Baik, bertemu kembali. Proses penamaan calon PRU Dun Melaka berlangsung pagi tadi sekaligus menandakan tempoh kempen kini bermula. Perinciannya kita ke Melaka bersama Amalina Abdul Halim. Amalina. Baik, terima kasih Ashraf. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 112 calon disahkan bertanding di kesemua 28 DUN pada Pilihan Raya Umum PRU Dun Melaka. 11 DUN melibatkan pertembungan 3 penjuru, 9 DUN 4 penjuru, 5 DUN 5 penjuru dan 3 DUN 6 penjuru. Proses penamaan calon pagi tadi berlangsung dalam suasana norma baharu. Tiada perarakan penyokong-penyokong yang mengiringi calon pada proses penamaan calon. Kebenaran hanya diberikan kepada calon, pencadang dan penyokong calon untuk ke dalam pusat penamaan bagi mengemukakan kertas penamaan calon. Di Dewan Besar Kolej Komuniti Selandar yang merupakan pusat penamaan calon bagi DUN Asahan menyaksikan pertembungan 6 penjuru, masing-masing 3 calon bebas Muhammad Nur Saleh, Azmar Abdul Hamid, Elayu Syaim, Muhammad Akhir Ayub, sementara calon BN Fairul Nizam Roslan, calon PN B Danish dan calon PH Datuk Seri Idris Harun. Pertembungan 5 penjuru disaksikan di DUN Rembia, masing-masing calon BN Datuk Muhammad Jalani Kamis, calon PN Zamzuri Arifin, calon PH Zamri Pakiri, calon bebas K Murali Sabarudin Kudus. Pertembungan 4 di DUN Bukit Katil antara calon BN Datuk Hasnur Sidang Husin, calon PH Adli Zahari, calon PN Muhammad Al-Hafiz Yahya dan calon bebas Abdul Hamid Mustafa. Penolong Pegawai Pengurus Pilihan Raya Nur Jiziati Jimat melunaskan tanggungjawab mengumumkan senarai calon bagi N12 Partai Kundur di dalam van bergerak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dengan memakai pakaian perlindungan diri PPE. Ini berikutan beliau merupakan kontak rapat Pegawai Pengurus Pilihan Raya N12 Partai Kundur Zuhairi Arun yang disahkan positif COVID-19 Jumaat lalu. Kira-kira pukul 8 pagi tadi, Nur Jiziati dibawa menaiki ambulan ke pusat penamaan calon di Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam dan kekal berada di dalam van bergerak SPR. Menurut Pegawai Pilihan Raya SPR Ibu Pejabat Faizal Reza Abdul Rahim, mengikut undang-undang SPR memerlukan salah seorang daripada pegawai pengurus atau penolong pegawai pengurus bagi membuat pengumuman berikutan mereka mempunyai kuasa untuk berbuat demikian. Jadi kita telah berbincang dengan pihak KKM dan pihak KKM bersetuju untuk melepaskan seorang penolong pegawai pengurus untuk menjadi wakil di DUN ini bagi buat pengumuman dengan berpakaian lengkap PPE yang seperti apa yang telah kita lihat tadi itulah untuk kita menjalankan proses penamaan calon ini mengikut peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh SPR. Susulan itu, kesemua proses penamaan calon terpaksa dilakukan di luar Dewan atas arahan KKM. Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh dalam sidang media memaklumkan PRN Dun Melaka menyaksikan parti yang bertanding masing-masing BN, PN, PH, Putra, Pima dan Bebas. Untuk laporan semasa langsung bersama Ashraf Ishak di Menara Persekutuan Aikroh. Ya, Amalina, baru saja tadi selesai sidang media oleh pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh yang merumuskan keseluruhan perjalanan proses penamaan calon bagi PRU Dun Melaka pada hari ini, di mana seramai 112 calon telah menghantar borang pencalonan dan disahkan bertanding pada PRU Dun Melaka ke-15 kali ini. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perjalanan keseluruhan proses penamaan calon pada hari ini, bersama-sama saya ketika ini adalah pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Mungkin pertamanya Datuk boleh kongsikan bagaimana perjalanan keseluruhan proses penamaan calon pada hari ini dan berapa ramai calon yang telah pun mengemukakan borang pencalonan mereka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah dijalankan proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Umum Dewan DUN Negeri Melaka yang ke-15 di 28 pusat penamaan calon seluruh Negeri Melaka. Secara keseluruhannya apabila ditutup pada jam 10 pagi tadi seramai 112 calon
mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding dalam PRU DUN 15 di Melaka ini. SPR menerima dan mengesahkan sebanyak 112 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU DUN Melaka ke-15 dari pihak-pihak berikut. Daripada Barisan Nasional sebanyak 28, daripada Perikatan Nasional pun 28, Pakatan Harapan pun 28, Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Putra 5, Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman 1 dan bebas sebanyak 22. Jadi jumlah keseluruhan 112. Secara keseluruhan, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut: 3 penjuru 11 DUN, 4 penjuru 9 DUN, 5 penjuru 5 DUN dan 6 penjuru 3 DUN. Dari segi calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 96 orang, wanita seramai 16 orang. Dan segi calon tertua dan termuda adalah seperti berikut: untuk calon tertua di N15 Pengkalan Batu 68 tahun daripada BN, dan calon termuda N28 Sungai Rambai berumur 21 tahun daripada PH. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus hingga jam 11.59 malam pada 19 November 2021 akan datang. Okey, Datuk. Mungkin dari yang keduanya, dari segi pelaksanaan PRU DUN Melaka kali ini, apakah kelainan dan penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak SPR sendiri bagi memastikan kelancaran terutama dalam tempoh berkempen selama 12 hari yang bermula pada hari ini? Okey, dari segi penambahbaikan yang kita buat, di antara yang kita laksanakan pada kali ini adalah segi undi pos. Bagi kategori 1B, pengundi luar negara, dan kategori 1C, 9 agensi dalam sektor keselamatan dan kesihatan bagi tujuan PRU DUN Melaka yang dilaksanakan secara dalam talian, online, berbanding secara manual sebelum ini. Dan pada masa yang sama, syarat-syarat kelayakan bagi mereka-mereka yang berada di luar negara seperti yang dilaksanakan sebelum ini telah dimansuhkan, iaitu bermaksutin di luar negara kecuali di wilayah selatan Thailand, Naratiwat, Petani, Yala, Songkla dan Satun, Singapura, Brunei dan Kalimantan Indonesia, dan pernah berada atau kembali ke Malaysia tidak kurang daripada 30 hari dalam tempoh 5 tahun sebelum tarikh pembubaran Dewan Negeri yang sedang berkuat kuasa. Sebagaimana yang kita sedia maklum, SPR juga akan meneruskan penambahbaikan seperti berikut: menyediakan saluran khusus bagi pengundi yang berumur 60 tahun dan ke atas di setiap pusat pengundian, memanjangkan tempoh pengundian selama 30 minit daripada jam 8 pagi sehingga 5 petang, dan bagi pengundi-pengundi orang kurang upaya yang telah kita kena pasti selama 12,712 orang akan diberi keistimewaan untuk kawasan-kawasan yang terlibat di pengundian yang ada. Mungkin terakhir, apa pesanan dan harapan Datuk kepada calon-calon yang bertanding dan juga pengundi-pengundi yang bakal mengundi tidak lama lagi? Saya berharap kepada semua calon-calon dan semua parti-parti politik yang bertanding agar sentiasa mematuhi kita punya peraturan, undang-undang, sentiasa mengikuti tata etika serta arahan yang kita keluarkan oleh SPR, oleh PDRM, KKM dan Majlis Keselamatan Negara, termasuk pihak berkuasa tempatan. Jadi kita berharap semua pertandingan ini berlaku ataupun berjalan dengan baik dan sempurna. Itulah nasihat saya. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami. Jadi teruskan kesediaan anda bersama kami di Berita RTM bagi mendapatkan perkembangan terkini serta maklumat berkaitan dengan PRU DUN Melaka ke-15. Kita kembali semula bersama rakan tugas Amalina di studio. Silakan. Terima kasih Ashraf. Baik, untuk rumusan pematuhan SOP dan keselamatan awam sepanjang proses penamaan calon pagi tadi, bersama kita ketika ini wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Lendu. Syikin, mungkin boleh kongsikan dengan kami berhubung tinjauan pematuhan yang dilakukan polis di Raja Malaysia.
Baik Amalina, terima kasih. Berlintas langsung sekali lagi bersama saya Nurul Ashikin Abdul Alim dan saya masih berada di Dewan Kompleks Jepun Lendu yang merupakan pusat penamaan bagi N04 Don Lendu, dan proses penamaan calon pagi tadi berjalan dengan lancar dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Namun menjawab soalan Amalina mengenai tinjauan pematuhan untuk proses penamaan calon di seluruh Melaka bagi PRU Don Melaka hari ini, saya bersama dengan Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Melaka, ACP Muhammad Hadzir Hussein. Baik Tuan, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami. Terima kasih. Baik Tuan, mungkin boleh kongsikan mengenai bagaimana tinjauan pihak polis untuk proses penamaan calon hari ini. Okey, alhamdulillah pada pagi ini telah pun selesai proses penamaan calon di 28 lokasi yang kita dapati ianya dapat berjalan dengan lancar dan mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN. Walau bagaimanapun hanya terdapat beberapa insiden kecil di mana penyokong-penyokong yang hadir dan berkumpul semasa penamaan calon. Dan keadaan itu telah pun dapat dikawal oleh pihak polis dan pihak penyokong-penyokong juga telah memberikan kerjasama untuk bersurai dan telah dinasihatkan oleh pihak polis untuk membuat tindakan tersebut. Walau bagaimanapun terdapat 2 laporan polis telah dibuat, iaitu di Don Teluk Mas dan Don Tanjung Bidara, yang mana siasatan berkaitan dengan perhimpunan tersebut akan disiasat oleh pihak polis untuk mengambil tindakan selanjutnya. Baik Tuan, jadi mungkin ada nasihat dan peringatan Tuan kepada calon dan penyokong parti-parti itu sendiri supaya kejadian ini tidak berulang pada waktu kempen dan hari mengundi nanti Tuan. Okey, terima kasih. Untuk makluman, pihak MKN Negeri Melaka telah pun mengeluarkan SOP berkaitan dengan pencegahan COVID bagi pelaksanaan pilihan raya umum bagi Negeri Melaka yang ke-15, di mana dalam masa tempoh berkempen adalah dinasihatkan supaya pada masa tersebut sebarang ceramah, syarahan, kempen adalah tidak dibenarkan, ziarah rumah ke rumah juga tidak dibenarkan, melaksanakan walkabout juga tidak dibenarkan. Semua parti-parti adalah tidak dibenarkan membuat pemasangan banting banner. Juga pihak parti juga tidak dibenarkan membuat edaran pamflet di peti di kawasan awam. Kalaulah diedarkan pamflet di kawasan perumahan penduduk adalah dibenarkan dan tidak melebihi daripada 3 orang. Edaran kempen melalui media adalah dibenarkan untuk makluman semua parti yang akan bertanding pada kali ini. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian itu, dan kepada semua calon serta parti politik, pastikan tempoh kempen ini dilaksanakan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dan kru penerbitan kembali bersama Amalina di studio mini. Silakan. Setakat ini dahulu kemas kini semasa pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka. Jumpa lagi dalam Berita Wilayah petang ini untuk perkembangan hari pertama kempen yang sahih di Berita RTM. Kembali kepada Syah Musa di Angkasa Puri.